Hai, apa khabar semua murid? Saya Guru Amalan Bahasa Melayu ABM. Hari ini cikgu ingin memperkenalkan subjek ABM. ABM merupakan satu subjek di mana kita menggunakan bahasa Melayu atau pengamalan bahasa Melayu untuk pengajaran bidang ilmu sejarah, sains, matematik dan reka bentuk dan teknologi RBT yang terselit di dalam sukatan pelajaran ABM. Baik ya, marilah kita melihat unit-unit pembelajaran di dalam buku teks ABM. Terdapat 15 unit iaitu unit 1, kenali diri sendiri dan rakan sebaya. Unit 2, hidup bersyukur. Unit 3, mengenal nombor. Unit 4, utamakan keselamatan. Unit 5, sejarah dan kita. Unit 6, kenikmatan hidup. Unit 7, kreativiti dan inovasi. Unit 8, kenali bentuk. Unit 9, bumiku. Unit 10, rezeki kita. Unit 11, pasaraya. Unit 12, taman kesayanganku. Unit 13, identiti negara. Unit 14, hargai sumber air. Unit 15, seni warisan bangsa. Baik ya, 15 unit pembelajaran ini merangkumi 4 tema. Tema A, aku dan negaraku. Unit berkaitan dengan bidang ilmu sejarah. Tema B, sayangilah kurniaan Tuhan. Unit-unit yang berkaitan dengan bidang ilmu sains. Seterusnya, tema C, bermain dengan angka. Unit-unit pembelajaran yang berkaitan dengan ilmu atau bidang matematik. Dan tema D, hidup sejahtera, iaitu unit yang berkaitan dengan bidang ilmu, teknologi, reka bentuk dan teknologi RBT. Baik ya, sekarang kita melihat objektif subjek ABM. Melalui 4 tema ini, murid-murid berupaya mencapai tahap kecekapan berbahasa dalam pelbagai pengalaman pembelajaran. Menguasai kosakata dan istilah serta dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut melalui pembinaan ayat berdasarkan bidang ilmu sejarah, sains, matematik serta reka bentuk dan teknologi RBT. Baik ya murid-murid, sekarang cikgu akan mulakan pengajaran unit 1 iaitu kenali diri sendiri dan rakan sebaya. Subtema A1.1 menceritakan biodata diri. Untuk bahagian ini, murid-murid perlu menguasai kosakata yang berkaitan dengan biodata diri. Contohnya, nama iaitu panggilan yang diberikan kepada seseorang. Contohnya, Ali, Ahmad, Siti, Murugan,
Mei Fang, Mei Ling dan sebagainya. Kemudian umur, tahun, kemudian tarikh lahir bila kita dilahirkan. Kemudian nombor kad pengenalan iaitu nombor yang ada pada kad pengenalan kita. Seterusnya alamat rumah, tempat kita tinggal, nama bapa, nama ibu, bilangan ahli keluarga termasuk ibu, bapa, adik-beradik kita dan kadang-kadang nenek atau datuk yang tinggal serumah dengan kita. Kemudian cita-cita. Cita-cita merupakan kerjaya yang ingin kita ceburi apabila kita dewasa. Kemudian hobi ialah kegiatan atau aktiviti yang kita suka lakukan pada masa lapang. Seterusnya sekolah rendah, sekolah menengah. Kemudian kadang-kadang di dalam borang biodata diri kita ada bahagian warna kegemaran. Contoh warna merah, hijau, ungu, putih dan sebagainya. Kadang-kadang juga ada bahagian makanan dan minuman kegemaran kita dan haiwan kesayangan kita. Cikgu tunjukkan contoh borang biodata diri. Seterusnya kita pergi ke bahagian subtopik A 1.2 iaitu memeriharkan rakan sebaya. Okey, A, maklumat rakan sebaya kita. Baik ya. Nama saya Ng Sing Sen. Saya tinggal di Taman Perwira, Bukit Mertajam. Bapa saya seorang guru. Saya mempunyai seorang kakak dan seorang adik. Hobi saya mendengar lagu dan menonton wayang. Saya bercita-cita menjadi seorang doktor. Oleh itu, saya mesti belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita saya. Rakan sebaya saya Ng Sing Sen. Dia tinggal di Taman Perwira, Bukit Mertajam. Bapaknya seorang guru. Dia mempunyai seorang kakak dan seorang adik. Hobi rakan sebaya saya mendengar lagu dan menonton wayang. Dia bercita-cita menjadi seorang doktor. Dengan itu, dia berazam untuk belajar bersungguh-sungguh supaya mencapai cita-citanya. Baiknya, untuk bahagian ini, anda perlu mendapat maklumat tentang rakan sebaya anda. Kemudian anda belajar memeriharkan rakan sebaya seperti yang diberikan oleh cikgu. Contoh yang diberikan oleh cikgu tadi. Seterusnya kita pergi kepada bahagian membina ayat. Okey, di sini terdapat 4 pola ayat dasar. Contoh A, frasa nama dengan frasa nama. Contoh ayat, nama saya Pang Sing Yin. Contoh ayat yang kedua, frasa nama dengan frasa kerja. Contoh ayat, hobi saya membaca buku. Seterusnya, frasa nama dengan frasa adjektif. Contoh ayat, rakam baharu saya cantik. Rakam baharu saya tinggi, iaitu sifat kata. Okey, seterusnya, frasa nama dengan frasa sendi kata. Contoh, rumah saya diceras. Baiknya, sekarang kita sampai kepada bahagian soalan latihan. Okey, untuk soalan 1, lengkapkan borang biodata diri anda. Kemudian soalan 2, berdasarkan maklumat yang diberi, lengkapkan jadual biodata rakan sebaya anda.
Seterusnya soalan 3. Susun dan tulis frasa di bawah semula supaya menjadi ayat yang betul. Murid-murid jangan risau, cikgu akan letakkan soalan itu di dalam grup WhatsApp kelas anda masing-masing. Okey, baik ya. Murid-murid, pengajaran cikgu pada hari ini tamat di sini sahaja. Sekian, terima kasih.